Pak, Yes. kau kena tolong aku satu benda ni, Pak. Yeah. Bini aku dah bagi green light. Okay. Dia suruh aku tukar motor lah. Kau tahu lah motor Blackbird aku tu berat apa dengan dia. Blackbird tu berat? Berat. Okay. Lepas tu? Dia kata tukar motor. Ambil skuter. Aku Skuter. kena benang sikit. Kau tahu lah aku skuter. Aku benar sikit pasal skuter ni. Benak saya setuju. Okay. Oi. Tu aku nak skuter tu. Oh. Mana pergi orang tua ni? Tadi suruh tunjuk motor. Oh, okey. Hari ni saya akan cerita pasal motor ni. Alright. Honda XADV 2021. Ya tuan-tuan, sekarang sudah berada di Big Wing PJ, dah masuk Malaysia. Kepada yang tak tahu, motor ni dia launch dekat Europe pada November 2020. Masuk ke pasaran Europe mungkin awal tahun 2021. Dah 4-5 bulan dah sampai kat Malaysia. Syabas Bonzi Honda. Okey, seperti biasa mekanika kita kenalah cerita sikit sejarah dia. Okey, pada 2017 Honda menghasilkan konsep XADV yang pertama, skuter adventure pertama dalam dunia. 2018 XADV ni dia memintas jualan BMW GS. Wah, for the first 8 month dia berjaya mengalahkan GS. Bukan senang-senang nak pintas jualan BMW GS ni, sebab GS ni dia memang king. Dia memang setiap tahun dia yang paling tinggi untuk motosikal berkuasa tinggi. Alright. Motor ini sejak di-launch pada 2017 sampai ke hari ini dia tidak ada saingan pun. Tak ada motor lain yang dibuat macam ni. So dia sendirian, dan pada 2021 ni dekat Europe dia orang dah start Euro 5 punya regulation. So model yang sebelum ni dia ada beberapa kriteria yang dia kena upgrade untuk menepati piawaian Euro 5 tadi. So sambil-sambil dia upgrade dari segi emission apa semua tu, dia upgrade quite banyak lah. Ni quite total upgrade lah boleh cakap. Mungkin ramai yang tak tahu, tapi untuk peminat XADV sendiri dia tahu yang ini model ni dah banyak sangat perubahan dia. Kalau kita tak ada motor ni mungkin kita tak nampak macam sama ni kan. Okey. Kita cerita satu persatu apa yang berbeza. Yang pertama, enjin dia. Nah, bercakap pasal enjin XADV, sebenarnya enjin ni dia dah pakai dah beberapa generasi dah. Daripada zaman NC700, NC750, apa lagi, Honda Integra 750. Motor Honda Integra tau, bukan kereta. Lepas tu Honda skuter yang pelik tu, NM4. Lepas tu yang ini XADV. Enjin 2 silinder dengan transmisi automatic dual clutch transmission. Dia bukan CVT yang biasa macam skuter pakai. Sebelum ni masa dia launch enjin dia 54 horsepower. Bila dia upgrade yang ni dia jadi 57.7, sekitar 4 horsepower lebih tinggi berbanding model lama. Dia punya torque curve dia dah remake balik supaya lebih luas. Torque dia akan sampai lebih luas dan lebih sampai ujung lah. Dan juga dia punya transmission untuk DCT ni dia dah upgrade. Maknanya dia punya penukaran gear tu dia remap semua balik lah. Software dan juga maybe dia punya mechanical lah. Dan kalau anda perasan yang sebelum ni dia agak tertutup dekat sini. Mungkin ada orang komplain panas ke apa semua. So dia buatlah ni lubang-lubang angin honeycomb kat sini. Ini fake vent lah. Lepas tu dia ada lagi lubang-lubang dekat sini. So kuranglah sikit panas dia. Pembaharuan yang paling besar yang menyebabkan pemilik XADV sebelum ni merasa sangat susah hati ialah dekat bahagian sini. Okey, saya tunjukkan satu persatu. Dia memang dah pakai keyless, sebelum ni pun keyless jugalah. Cuma yang ini switch dia jauh lebih cantik, jauh lebih simple. Yang dulu kita kena pulas-pulas kan? Macam nak hidup, macam nak masak Maggi kat rumah kan? Okey, jadi ini kita tekan je. Tekan, dia terus menyala. Weh, meter dia pun dah color-color. Yang sebelum ni dia macam jam G-Shock je. Yang ini dia macam Apple iWatch. Walaupun bagi saya dia tak berapa besar, but it's okay. Kalau dia buat besar-besar nanti lagi 2-3 tahun dia nak upgrade apa pun dia tak tahu kan. So yang kat sini saya nak tunjuk 1-2 benda je lah. Okay, sekarang ni dia dah ada riding mode. Sekarang ni kita berada dekat standard mode. Okay, dekat standard mode. Macam mana cara kita nak tukar dia punya riding mode? Kita tekan dekat mode. Tekan kat sini, sekali dia tukar pergi rain. Tekan lagi sekali, dia pergi gravel. Tekan lagi sekali, user. User ni custom. Almost semua benda kita boleh buat mengikut preference ride kita lah. Kemudian dia ada sport. Sport ni yang paling laju lah. Biasanya dia akan gear tukar paling lambat apa semua. Okey, kalau kata kita nak ubah secara manual dia punya parameter, dia punya setting, dia punya gear change semua, masuk dekat sini, tekan lama sikit. Okey, dia pergi dekat riding mode. Dekat riding mode ni kita tekan belah kanan. Means okey. Tekan belah kanan,
dia masuk. Dia tunjuk dekat sini PEBDT ABS. P ni untuk power. Power berapa banyak kita nak power. So kita kan power kita kena ambil penuh power. Engine braking, sensitivity engine braking kita boleh pilih tahap dia. Yang ketiga, dia punya drive. Dia punya drive mode ni kita boleh pilih lah. Gear tu nak cepat ke, nak lambat ke. Okey, yang ini torque control. Torque control Yalah, torque control. Boleh daripada bawah, atas atau full. Kemudian daripada ABS. ABS pun kita boleh tetapkan dia punya sensitivity dia, sama ada full ataupun mild ataupun off. Boleh off tak? Full ataupun mild. Alright. Pembaharuan kecil yang lain, walaupun dia nampak kecil tapi sebenarnya sangat praktikal dan sangat berguna. Kalau sebelum ni dia punya parking brake tahu letak dekat mana? Dekat sini. Motor mahal-mahal tapi kerek tarik kan. Dan menyebabkan ramai orang terlupa, dan Honda sedar kita kena buat sesuatu dan dialihkan dia punya parking brake dia ni dekat bahagian handle. Dia punya mekanisme dia bekerja macam ni. Bila kita tarik full, dia lock. Bila dia lock, dia akan melindungi ni dia punya starter switch ni. So kita tahulah kita dalam posisi parking brake. So kita just release je lah. So dia macam tu. Kemudian dia punya Swiss fuel cap dengan seat. Benda ni kecil je sebenarnya, tetapi betul lah, lama kelamaan orang nak benda yang paling mudah kan. So untuk nak buka dia punya fuel cap, kita just tekan lembut je. Alamak, dia macam kereta pun ada, kereta-kereta premium kan. Kemudian nak buka seat, just tekan macam ni je. Dia terus buka. Kalau kita tengok dalam dia, menurut Honda, bahagian ruangan ni dah besar berbanding yang dulu. Dia agak ke dalam kalau kita tengok. Dan kalau dulu dia ada power outlet, dia duduk dekat sini, terkepit dekat sebelah tool ni, menyusahkan. Bila orang komplain, dia tukar. So sekarang ni dia ada dekat belakang ni, dan sebagai menepati teknologi 2021, dia punya connection ni adalah Type C. Mana ada orang pakai dah yang lama-lama punya Type kan. Apa lagi? Dia punya seat ni sebenarnya lebih rendah. Rendah sebab apa? Sebab dia punya, tutup lah. Dia punya curve ni, dulu dia agak lebar. Jadi bila lebar, kita terpaksa kangkangkan kaki untuk jejak ke tanah. Jadi bila dia tirus, lebih rapat. So lebih rendah. So kalau tak cukup inci pun, boleh beli ni. Dari segi reka bentuk, macam yang saya cakap tadi, kalau kita tak ada motor ni, kita tak pakai, kita tak kaji, kita tak akan tahu kat mana perubahan dia. Tapi sebenarnya dah lain. Motor ni memang 2021, reka bentuk dia sendiri tu dah ada perubahan sikit sana sikit sini. Dekat depan, dekat depan lampu dia ni memang dah lain, dia ada DRL baru. Kalau yang sebelum ni dia memang pakai USD Ford dah. Cuma yang ini dia datang dengan color gold. Bolehlah tanpa stiker Aulihin dekat situ. Dekat bahagian tepi pun sama. Curve-curve ni semua dah diubah balik. Dan dulu dia ada lagi satu mount dekat sini yang mana kita boleh letak, tak kira lah foot pad ke apa benda dekat sini kan, tapi sekarang dia dah tutup dengan plastik. Dengan perubahan-perubahan yang saya sebutkan tadi, keseluruhan berat motor ni dah berkurang sebanyak 3 kg. Dulu 239, sekarang 236 kg saja. Okey, jadi itulah saja tentang Honda XADV 2021 yang dah sampai ke Malaysia. Ini, color ni paling banyak orang tunggu. Katanya sampai 4 bulan ke atas minimum baru dapat. Berapa color dia ada? Dia ada 3 color. Dia ada yang ni, macam nado grey ni, yang merah yang tu, lagi satu color hitam ada kat belakang saya. Okey, berapa harga dia? Harga dia RM68,000, on the road lebih kurang dalam 70 macam tu lah. Okey, sebenarnya ramai yang tanya, berbaloi ke tidak skuter je kot? Berbaloi. Pada harga tu, sebenarnya ramai orang expect harga untuk model facelift ni dia akan naik jadi 70 lebih. Tiba-tiba Bonsi Honda kata 68 je harga dia. Menarik kan? Dan ada juga persoalan di luar sana yang kata, risaulah bang nak pakai DCT ni, tahan ke? Tahan lasak ke? Macam ni lah tuan-tuan. Honda ni, dia antara yang awal buat dual clutch transmission ni. Dia orang dah buat dah mungkin berbelas-belas tahun dulu lah. Daripada sekecil-kecil 700-750cc sampailah ke varian Out Africa Twin tu. Dia orang memang king buat DCT. Tak ada orang yang dalam dunia ni boleh lawan Honda untuk membuat DCT.
anda lebih patut takut COVID berbanding takut Honda DCT ni rosak. Dan ada juga kata, mahal lah, skuter je dah, 70,000 mahal. Sebenarnya tak mahal. Tak mahal tuan-tuan. Untuk perbandingan, Yamaha T-Max 560 harga dekat grade import pun dah berapa? Dekat 80,000 dah. Itu grade import. Ini datang dengan warranty apa bagai semua. Murah lah kot, 60 lebih je. Azal. Sorry lah Pak, seriput lah, tak tahu apa bini aku bagi aku julak Pak. Bini aku dah tanya ni Pak. Apa colour nak ambil ni Pak? Yang ini bang. Kau tunggu 6 tahun pun saya tunggu yang ini bang. Saya memang suka colour ni. Wah, kelabu hatiku melihatnya Pak. Abang, subscribe. Sekejap ni aku beritahu dah habis dah? Dah habis. Aduh. Subscribe. Ni, jangan lupa like, share, subscribe video kami untuk tengok motor-motor lagi yang lain. Dan jangan lupa, jangan skip iklan, okey? Kita lagi nak pergi lain kedai lagi, nak tengok motor lagi yang lain. Okey, tekan lonceng for next video. Okey, bye.